Dihormati lagi dikasihi kepada Ustaz Auni bin Muhammad, penceramah jemputan kita pada petang ini. Dihormati Cikgu Zainab binti Abdul Ghani, pengarah urusan Pusat Pengajian ZAG Al-Quran wal Qiraat, pada Ustaz Zuhal Abdul Latif, pengarah urusan Al-Amanah, Ustaz Firdaus, pengarah urusan Kamak, dan juga Kak Zuraida, pengarah urusan Al-Kahfi.sg, serta muslim-muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, rombongan program Jelajah Ilmu Malaysia 2019. Dan ini adalah lokasi kita yang pada hari ini kuliah bersama dengan Ustaz Auni, yang ke berapa dah? Banyak sangat ilmu ya. Belajar jadi sampai tak ingat yang ke berapa. Alhamdulillah, itu menunjukkan memang kita ni belajar bersungguh-sungguh. Okey, untuk makluman semua tuan-tuan puan-puan, Ustaz Auni ini sahabat Ustaz masa belajar di Mesir satu ketika dulu, dan beliau adalah anak kelahiran Pasir Mas. Kat mana tu? Wah, Pasir Mas, Kelantan, Darul Naim, ya, dan sekarang bertugas sebagai ustaz di sekolah dekat sinilah. Dan beliau dah lama menetap di Pulau Pinang ini. Dalam bawa hati datang ke sini, dah hampir 15 tahun dah berada di Pulau Pinang, ya. Dan beliau ini asalnya, kalau tuan-tuan perempuan selalu tengok dalam YouTube itu, orang yang hebat, orang yang dari segi bab sejarah memang Ustaz pun kalah. Sejarah dari segi sejarah peperangan, sejarah para nabi dan sebagainya. Maksudnya otak dia macam otak komputer. Tengok datang tak bawa buku. Tak bawa buku. Tapi tuan-tuan dan puan lagi hebat, tak bawa buku juga. Sama-sama hebat, alhamdulillah. Wah, saja je. Wah. Tapi begitulah, mana-mana dia ceramah, memang dia tak bawa buku depan dia. Yang bawa bukunya ialah pembantu dia kat belakang. Jadi nanti buku-buku tulisan beliau akan ada di dua dekat belakang nanti. Ada penguasa pada Ustaz tanya buku ini. Ada insya-Allah kat belakang nanti. Bolehlah pilih tulisan beliau. Dan Ustaz, awal-awal tadi Ustaz Zahra dah pesan je, hati-hati ya dengan makcik-makcik nanti lepas habis program ya. Sesi gambar dan juga autograf, itu biasa. Okeylah, Ustaz pun tak nak panjangkan kalam, untuk bagi masa yang luas kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah akan kongsi kepada kita. Dia akan bongkarkan rahsia apa? Ya'juj dan Ma'juj, dan mungkin ada penambahan yang maklumat lain untuk dikongsikan bersama dengan kita. Dengan tanpa melengahkan masa, Ustaz menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
amma ba'd. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada sahabat saya selaku pengerusi majlis pada petang yang berbahagia ini, Ustaz Amiri. Kalau kira umur, dia lagi tua daripada saya. Kalau kira wajah, saya lagi tua daripada dia. Itulah lebih kurang. Walau bagaimanapun kami dah berkawan lama, kenal lama di Mesir. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kami berdua untuk terus mengikat ataupun menghubungkan tali silaturrahim. Hampir berapa lama Ustaz Miri? Berbelah-belah tahun tak jumpa, tapi dia kekal maintain saya daripada 60 kg jadi 120, double. Lama tak jumpa. Baik, pada petang ini slot khas kita lebih tertuju kepada satu wacana penting di bawah tajuk membongkar Ya'juj dan Ma'juj. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang lebih berumur daripada saya rata-rata lah. Baik, bahasa muda pula tak cakap lagu tu. Umur saya baru lebih kurang 43 tahun. Sudah saya kata muka umur 60. Umur baru 43, insya-Allah mungkin ada kakak-kakak atau makcik yang lebih berusia. Sedia maklum kita sering diperdengarkan dengan kalimah Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kita sering temui bila kita melazimi satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Kita akan mengulang-ulang kalimah yang sama pada ayat 94 tu. Ada kalimah Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya dalam Al-Quran Allah sebut Ya'juj dan Ma'juj ni 2 kali saja. Benar-benar jelas. Satu dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan satu lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Betul-betul ada kalimat Ya'juj wa Ma'juj. Apapun kembali kepada persoalan awal, sebab itulah bila kita nak bincang persoalan Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya, saya lebih suka untuk memberi pengenalan kepada sejarah para Nabi dan para Rasul dan hubung kait antara Nabi Allah Ibrahim dan keturunan-keturunan beliau, biar kita ni nampak, biar kita ni jelas siapakah Ya'juj dan Ma'juj yang ingin dimaksudkan dalam perbicaraan kita pada petang ini. InsyaAllah walaupun agak awal saya bermula, saya nak bagi faham, sebab tu saya suruh sedia benda ni. Okey. Pertama sekali, tak buka lagi. Tolong buka lah. Kita bermula dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, dalam turutan tertib bilangan kenabian, Nabi Ibrahim ni duduk pada level ke berapa? Okey, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Okey, tepat. Baik. Ibrahim ini, kalau kira salah silah dia, Ibrahim bin, dalam Quran disebutkan nama apa? Bapa dia? Azar. Azar. Azar bin Nahur, Nahur bin Sarush, Sarush bin Ra'u, Ra'u bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Shalih. Ini bukan Falih ni, Jim, Falih. Shalih bin Arfashad bin Sam. Sam ni anak siapa? Nabi Nuh. Okey, Sam anak kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Okey, ni susur galur salah silah keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Azar, Nahur, Sarush, Ra'u, Falish, Abir, Shalih,
Arfakhshad Sam bin Nuh. Dan dalam sejarah Nabi Allah Nuh ni ada berapa orang anak? 3. Okey. Sebelum tu ada tak yang meninggal? Ada seorang kan yang tak dengar kata kan? Anak dia yang tak mau ikut Nabi Nuh naik atas kapal. Anak itu dikenali dengan nama Kan'an. Yang ni lah yang lemas, yang tak dengar kata, yang tak mau menerima pujukan dan rayuan daripada bapaknya Nuh untuk bersama-sama dengan manusia-manusia yang beriman lain. Jadi hak tinggal Sam, Ham, Yafis. 3. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sampai kepada sahabat Samurah ibnu Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladun Nuhun salasatun. Anak kepada Nabi Allah Nuh ada 3. Dan dia menyebut Samun Abul Arab, wa Hamun Abu Sudan, wa Yafis Abu Turk. Ini membawa maksud Sam adalah nenek moyang kepada bangsa Arab, Ham nenek moyang kepada bangsa Sudan, merujuk kepada bangsa Habsyi, Negro dan orang-orang yang berkulit gelap. Dan Yafis adalah keturunan Turk, yang hari ini kita panggil Turki. Itukah yang sebenar ataupun ada lagi? Maksudnya bawah ni banyak lagi. Ada keturunan Phoenix. Dan dikatakan dari keturunan Yafis ni juga akan lahir Ya'juj wa Ma'juj. Okey, benarkah pendapat ini? Okey. Nuh nak naik atas lagi kan? Nuh bin Lamek, Lamek bin Mutawashlah. Lepas Mutawashlah ni lah ada seorang Nabi, iaitu Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anush, Anush bin, ni seorang lagi Nabi. Ni Nabi Syis. Kemudian Adam. Okey. Berapa nama boleh ingat setakat ni? Okey, baik. Kembali kepada persoalan Ya'juj dan Ma'juj. Okey, kita tengok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ni riwayat yang paling kukuh dan kuat, mempunyai 2 orang isteri. Satu Sah, yang kedua Hajar. Lepas tu hak dalam version Taurat sebut kontura tu biar dulu. Itu kita jumpa lain kali. Ataupun okey, Sarah melahirkan Nabi Allah Ishaq, Hajar, Ismail. Maksudnya Ismail ni tak ada keturunan Nabi kecuali sampai kepada Nabi Muhammad. Okey, yang ni Muhammad selesai. Okey, Ishaq berkahwin dengan Rifqah. Okey, Ishaq dalam bahasa Inggeris dia sebut apa? Isaac. Rifqah agak-agak apa? Rachel Rahil. Rifqah Rebecca. Ni tahun ingat Rebecca Giling tak? Ingat Rebecca. Seorang dia ingat Rebecca Giling. Dulu ada satu drama Return to Eden. Ya. Tu pelakon utama dia perempuan tu Rebecca Giling kan? Ya. Sama Dallas. Dallas pun ingat. Pelakon Dallas apa?
Itu lupa ni. Oh, lupa dah. Saya terlalu ingat Larry Hagman. Saya pun tengok TV. Okey. Daripada Ishak dengan Rifqah lahirlah. Okey, Yakub ni sebenarnya kembar. Dia ada seorang abang nama Aish. Plus Yakub. Okey. Aish ni lah digelar sebagai Abu Rum. Bapa pada sekalian keturunan Rum. Yakub. Okey, Yakub isteri dia dah berapa? Okey, 4. First Dia ingat 4 je. Layah atau boleh sebut Lia lah. Leia. Okey, 2 Rahil. Rachel. Ini lah kata ratio ni. 3 Balha. Zalfah dulu, sorry. Zalfah. 4 Balha. Okey. Daripada Layah dapat berapa orang anak? Aduh. Sebab bila kita sebut Bani Israel, maksudnya anak-anak keturunan Yakub. Israel. Israel itu siapa? Yakub. Israel inilah Yakub. Kita ni celaka Israel. Jahat Israel. Tapi saya faham tuan-tuan tidak memaksudkan ini. Okey. Zionis tu sebenarnya yang jahat. Okey. Sekarang daripada ni 6. Dapat 6, Rahil dapat 2, Zalfah dapat 2, Balha dapat 2. Jadi semua 12 keturunan Bani Israel. Okey. Kalau nak perlai lagi, first Robil, Shamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Zebulun. Okey, 2 ni Nabi Allah Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Ini Jad dengan Ashir. Ashir pun bahasa Arab, Hayu Ashir berapa? 10 kan? Dia memang nak ke 10 pun. Dan yang kedua tu Dan. Nama sebelah tu memang Dan lah. Dan Naftali. Okey, inilah 12 keturunan Bani Israel. Ni sebenarnya the real and the truly of Bani Israel. Ustaz, yang Ruben itu bukan Rubil, Ustaz. L atau N? Dan N. N, Ustaz. Rubil. Baik. Sekarang bila kita tengok ni lah keturunan yang sebenar. Tetapi zaman ini kita sering jumpa mereka-mereka yang mendakwa Yahudi keturunan yang ke-13. Adakah dia keturunan Yahudi yang sebenar ataupun yang dipalsukan, direka-reka? Kita selalu dengar tentang Yahudi apa? Selalu Zionis itu lebih kepada pakatan politik. Ni yang melibatkan keturunan Yahudi Ashkenazi. Okey, siapa tahu lagi yang lain? Yahudi Sephardi, Yahudi Mizrahi, Yahudi Kochin, Yahudi Kaifeng, Yahudi Samaritan. Okey, kalau Ashkenazi lebih tertuju pada bangsa apa? Biasanya bangsa Jerman. Kalau Sephardi, Spanyol, Spain dan kawasan sekitarnya. Mizrahi lebih pada Timur Tengah, Iran. Cochin, India. Taipei, China. Samaritan, negara Afrika. Okey. Adakah ini Yahudi yang sebenar? Dari sudut keturunan dan bangsa, ataupun Yahudi cuma pada agama tapi bangsa mereka bukan bangsa Yahudi. Okey. Baik. Bila kita nak mengenali benda ni,
Tuan-tuan ada tak bawa Quran ke apa ke? Tak ada? Kat handphone Ustaz. Kat handphone, tak apa, boleh check handphone tak apa, kalau saya tersilap pun Hafiz ada belakang-belakang. Tolong betulkan. Okey. Pertama sekali, nombor 1 dalam surah Al-Kahfi tu, tuan-tuan duk baca, bila mari ayat 94 dia kata apa? Ustaz Amiri, tolong baca tak? Ayat 94. Wa qala ya zal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Okey. Wa qala ya zal qarnain, dan orang-orang yang meminta bantuan tu berkata kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain. Baik, who is Zulkarnain? Kita dah sebut Zulkarnain siapa? Selalu orang Melayu ni dia pandai-pandai memadankan Iskandar Zulkarnain. Tak tahu mai kok mana Iskandar tu. Allah sebut Zulkarnain. Okey. Bila sebut Zulkarnain, dia lebih kepada siapa? Ada tak sini siapa-siapa yang punya insting ustaz, saya lebih kepada orang sekian, tokoh sekian, individu sekian? Alexander the Great. Maksudnya Alexander the Great yang Makedonia punya. Okey, satu Alexander. Okey, saya the Great. Baik, Alexander 335. Agak-agak sesuai rentang masa. Tak masuk. Okey, Cyrus the Great lebih mendekati, tak kira lah. Sebenarnya Cyrus the Great, kalau betul-betul dia Zulkarnain, inilah Zulkarnain. Tetapi orang-orang telah memanipulasi. Bila meletakkan Alexander ni lah yang jadi depan Zulkarnain tu jadi apa? Iskandar tadi. Kita pun Iskandar Zulkarnain, orang pun jadi keliru. Hak ni ke hak ni? Sebab hak Iskandar depan tu duduk di hak ni. Zulkarnain tu duduk di hak ni. Tak ada Iskandar, tak ada Alexander. Yang Quran sebut apa? Ya Zalqarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ialah bangsa-bangsa atau golongan yang melakukan banyak kerosakan di atas muka bumi. Baik, sekarang bila sebut Ya'juj Ma'juj, anda beranggapan dia manusia ataupun unsur lain? Nah, yang mainstream kita punya konservatif dengan fundamental punya pandangan, dia tu Bani Adam, manusia. Pernah dengar tak pandangan lain? Ada orang sebut, oh Ya'juj Ma'juj bukan orang, Ya'juj Ma'juj sekian. Ada. Pernah dengar tak pandang orang Ya'juj Ma'juj ni ialah lahar, larva gunung berapi yang akan meletus satu masa? Ada kan pandangan demikian. Dia kata untuk mengalihkan skeptikal siapa Ya'juj Ma'juj, bila kita guna perkataan persoalan question siapa, maka kita akan terus kekal dengan konservatif dan fundamental punya pandangan Ya'juj Ma'juj ni orang. Tapi kalau kita membuat pertanyaan apakah Ya'juj Ma'juj, tu dia punya logik lah. Jadi bila kita persoalkan apa Ya'juj Ma'juj, dia pun sebutlah antara logika yang dia guna. Kalau Ya'juj Ma'juj tu orang, waktu Zulkarnain dengan orang yang minta bantuan pada dia untuk bangunkan dinding atau tembok, pasal apa seolah-olah mendiamkan diri? Contoh, ni orang yang minta bantuan Zulkarnain, belah ni Ya'juj dan Ma'juj. Oi, Zulkarnain nak bina tembok, macam duduk buat bodoh je, tak buat tindakan apa. Oi, pasal apa nak bina tembok? Kita pergi kacau dia, kita pergi rosakkan tembok dia, pasal apa seolah-olah macam tak ada tindakan. Sedangkan kalau nak kira berdepan, ganas tak ganas Ya'juj Ma'juj, Zulkarnain ni siapa? Raja yang menguasai timur barat. Dia mempunyai bala tentera yang ramai, bala tentera yang hebat pun seolah-olah macam tak mau berperang dengan golongan Ya'juj Ma'juj.
Okey, maksudnya golongan ni hebat sungguh, golongan ni ganas sungguh. Tu antara idea-idea yang dia beri. Tetapi bila Quran menyebut kalimah mufsidun, mereka ialah golongan-golongan manusia yang banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan. Baik, di situ ada kalimah kharjan. Nah, dengar perkataan kharaj. Kharaj. Hasil bumi. Ya. Kharaj ni hasil bumi. Kalau dalam Islam kita adalah kena bayar kharaj kan. Baik. Di sini maksud kharaj yang dikehendaki dalam tafsir ialah imbuhan atau imbalan. Boleh atau tidak, wahai Zulkarnain, kami berikan kamu imbuhan atau imbalan. Sebagai jasa kamu tolong kami membangunkan tembok ataupun dinding bagi menghalang antara kami dengan kaum Ya'juj wa Ma'juj. Satu lagi disebutkan kaum tersebut qauman la yakadu yafqahuna qawla. Satu kaum yang isi-isi perbicaraan mereka tidak difahami. Bahasa apa mereka guna? Wallahu a'lam. Tapi bila mereka bercakap tak ada orang faham. Ini yang kadang-kadang orang definisikan bila bercakap tak faham ni macam raksasa, macam alien, bertubuh besar, jari ada kuku panjang, macam-macam dah. Kadang-kadang kita terfikir Ya'juj Ma'juj macam tu. Bila bermain dengan pandangan-pandangan dan pendapat, sebagai orang awam saya minta sangat-sangat, saya diajar oleh guru-guru dulu, bila berhadapan dengan benda-benda macam ni, nombor satu, dua benda yang saya suruh buat. Nombor satu, kita kena berlapang dada. Maksudnya berlapang dada macam mana? Menerima setiap pandangan dan pendapat yang didatangkan ataupun dikemukakan oleh orang lain. Mungkin pandangan dan pendapat tu tak sama dengan kita, tetapi kita berlapang dada. Oh, saudara mendefinisikan Ya'juj Ma'juj macam ni. Okey. Saudara pula mendefinisikan Ya'juj Ma'juj macam ni. Dan saya punya definisi yang tersendiri tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dari sudut berlapang dada kita terima. Yang kedua, terletak pada kita sama ada kita nak menerima ataupun menolak. Okey, daripada sekian pendapat yang ada, saya rasa selesa untuk menerima pendapat pertama. Saya selesa menerima pendapat pertama, tetapi saya tidak menghina, saya tidak menjatuhkan, saya tidak mengaibkan pendapat-pendapat lain. Tuan-tuan boleh memilih mana-mana pendapat yang tuan suka, mengikut rasa dan insting tuan-tuan. Jadi saya ada sebab why saya pilih yang pertama, contoh. Jadi kena buat macam tu. Yang jadi masalahnya, bila kita ni terlampau taksub dengan pegangan kita, keyakinan kita tu terlampau tinggi sampai kita menidakkan pandangan dan pendapat orang lain. Kita dah pegang satu benda, orang kata, oh pendapat aku jadi, oh memang teruk pendapat hang. Tak boleh lawan pendapat aku lagi power, pendapat aku lagi best, pendapat aku lagi hebat. Ini lagi tak boleh pakai. Jangan guna perkataan-perkataan macam ni. Sebab kebenaran mutlak, bila benda ni tak ada seorang pun boleh kekalkan kepastian dia, dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun panduan mungkin sama, pencarian dalil dan hujah, aku pun guna ayat Quran, aku pun guna hadis, aku pun guna ijma', aku pun guna kias, aku pun kelebek sejarah. Tetapi apa yang membezakan sebenarnya? Walaupun sama-sama guna sumber yang sama, pemahaman. Walaupun ayat sama, orang ni faham lagu lain. Walaupun ayat sama, orang ni faham lagu lain. Pemahaman yang berbeza itulah yang menyebabkan pandangan juga berbeza. Sebab tu kita minta berlapang dada. Baik. Bila disebutkan hal demikian, dalam satu hadis, dalam Sahihaini, bila sebut Sahihaini, dia merujuk kepada siapa? Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Lalu Adam menjawab, labbaika wa sa'daika. Kemudian Allah menyambung firman-Nya kepada Nabi Allah Adam, bawalah rombongan ke neraka.
Ini boleh buka dalam Bukhari, boleh buka dalam Muslim. Bawalah rombongan ke neraka. Jadi Nabi Adam bertanya Allah, berapa orangkah yang akan dibawa dalam rombongan ke neraka? Daripada setiap 1000 orang, 999 akan ke neraka dan hanya satu saja akan ke syurga. Daripada 1000, 999 neraka, satu saja syurga. Ini menunjukkan bahawa tidak mudah untuk masuk syurga dan tidak susah untuk terjun dalam neraka. Dan inilah yang menyebabkan dua benda terjadi saat kiamat, sehingga budak-budak ataupun kanak-kanak bila diceritakan tentang kehebatan hari kiamat sampai rambut mereka tumbuh uban. Dan satu lagi, ibu-ibu yang hamil dan mengandung sampai keguguran. Gugur jatuhnya anak masing-masing, iaitu anak yang dikandung. Maksudnya azabnya, teruknya bila menceritakan tentang hari kiamat. Dan sambungan sabda Rasulullah SAW, setiap kamu akan melihat akan lahirnya dua kaum yang akan ada pada setiap sesuatu, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Sama ada kamu masuk dalam golongan Ya'juj ataupun kamu akan masuk dalam golongan Ya'juj ataupun golongan Ma'juj. Jadi kita ni dah termasuk ke belum? Oh, kita duk cari Ya'juj Ma'juj, tak sedap rupanya kita dah memang Ya'juj dan Ma'juj. Apa ni ustaz, kami dari Singapura, kuat keimanan kami, takkan tuduh kami Ya'juj dan Ma'juj. Okey, biar dulu. Ini saya boleh padam lah. Atau gunakan yang ini Ustaz. Gunakan yang sebelah. Ini ya? Tak apalah. Okey. Cuba baca Al-Anbiya 96 tu. Hatta iza, tolong baca kat saya tak apa, 95 dulu. Siapa yang ada tu sekali dengan terjemahan. Baca 95 Al-Anbiya. Bukan Al-Kahfi, Al-Anbiya 95. Baca terjemahan pun tak apalah. Al-Anbiya 95, okey? Dan mustahil pada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka akan kembali. Tidak akan kembali. Okey. Okey. Maksudnya ada satu clue yang besar. Apa tadi Kak? Mustahil kan? Mustahil. Kita ambil clue-clue penduduk sebuah negeri yang kami binasakan. Selepas tu bahawa mereka tidak akan kembali. Okey. Sambung, bahawa mereka tidak akan kembali. Okey. Baik. Depan ni adalah mustahil. Mustahil. Allah sebut mustahil. Penduduk sebuah negeri yang kami binasakan, mereka takkan kembali semula untuk dibinasakan. Ayat 96, hatta, tak miri, tolong betul ya. Iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum Ya'juj wahum min kulli hadabin yansilun. Sehinggalah dibukakan tembok ataupun benteng Ya'juj Ma'juj. Kemudian mereka akan berlari dengan pantasan, turun dari tempat-tempat yang tinggi. Baik. Agak-agak penduduk sebuah negeri itu merujuk pada apa? Penduduk sebuah negeri itu adalah yang kami binasakan. Inilah
sebuah negeri yang kami binasa. Penduduk tu automatik bila tengok Jerusalem atau Maghrib, penduduk dia tu siapa? Jewish. Mustahil orang-orang Yahudi yang pernah tinggal di sebuah negeri yang bernama Jerusalem atau Maghrib, mustahil mereka tak akan kembali. Mustahil mereka tak akan kembali. Pasti mereka akan kembali sehingga dibukakan pintu Ya'juj Ma'juj. Sekarang mereka dah kembali ke belum? Sudah. Dengan kata lain, benteng tu dah pecah atau belum? Saya lebih menerima pandangan ini daripada pandangan yang masih menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu maksudnya sebab mereka tengok turutan tertib pada peristiwa besar hari kiamat. Kena keluar Dajjal dulu, baru keluar Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Dajjal tak keluar lagi, automatik lah Ustaz, Ya'juj Ma'juj pun tak keluar. Dan mereka masih menunggu-nunggu. Dan sama macam saya cakap tadi, kita berlapang dada dengan pandangan tersebut. Kalau mereka nak tunggu, tunggulah. Saya tak mau tunggu. Sebab sweet charity pun sebut, jangan tunggu lama-lama, nanti Dikebas orang. Okey, Yahudi. Baik. Ni kali ke berapa orang Yahudi masuk ke Baitul Maqdis? Kedua. Ni kali ketiga dah. Kali pertama dulu, asalnya mereka sini lah. Tak apalah ni dah. Nabi Ibrahim asal daripada mana? Baitul Asal Maqdis. Nabi Ibrahim. Baitul Maqdis. Betul ke? Di mana? Where is Babylon? Oh, Iraq. Iraq. Okey. Dia daripada Babylon. Dalam Quran ada sebut tak kalimah Babylon? Bibabil. Ada. Bibabil. Bila Harut wa Marut. Babil tu ialah Babylon. Babylon ni dia lebih kurang lah, secara umum dia ada dua zaman. Dia panggil Old Kingdom. Zaman New Age Kingdom. Zaman Old Kingdom dulu yang masyhur, yang lawan Nabi Ibrahim tu lah. Nimrod, Namrus. Okey, New Age Kingdom tu Raja Bukhtansor. Bukhtansor ni bahasa Arab. Kalau dalam buku sejarah, Nebukadnezar. Nak jumpa nama ni? Ke Bukhtansor pun tak pernah dengar, Nebukadnezar pun tak pernah dengar. Pernah. Yang ni mesti ada buku sejarah ni. Kalau kami tingkatan 5 adalah. Okey. Nabi Ibrahim daripada Babylon berhijrah. Okey, laluan dia secara umum kalau ikut peta hari ini daripada Iraq dia naik ke Syam, Syria, pergi ke arah Lebanon, turun masuk Jordan, kemudian masuk Palestin. Tapi masa tu bumi itu dikenali sebagai bumi Kanaan. Bumi Kanaan. Kanaan ni dia ada pecah dua. Satu dipanggil Kanaan darat. Kanaan darat itulah yang standardized Kanaan. Satu lagi Kanaan laut. Kanaan laut ni dikenali sebagai bangsa Phoenicia. Phoenix. Bukan Phoenix lain. Ni Phoenicia. Mereka pun ada kerajaan yang hebat dulu. Okey. Sekarang ni duduk di Kanaan. Sebenarnya sebahagian Kanaan dulu, bawah tu, Palestin sekarang adalah termasuk dalam jajahan Fir'aun. Termasuk dalam jajahan Fir'aun sampai ke Mesir. Sebab tu kalau ikut peta dulu, memang banyak negara pun tak ada dalam peta dulu. Contoh Sudan. Zaman dulu ada tak Sudan? Tak pernah dengar pun. Sudan maksudnya termasuk dalam wilayah Mesir. Sudan pun termasuk dalam Mesir. Baik. Kemudian bahawa ada Mesir, ada Sudan. Kalau di Mesir ada Mesir wa Sudan, tapi itu nama pasaraya. Kacang. Jual kacang. Okey. Jadi daripada Kanaan dia masuk sekarang. Di sinilah bila Sarah ditangkap oleh yang kes Sarah kena ambil dekat raja tu kan. Maksudnya di sini perbahasan paling besar, raja tu hanya raja kawasan ke raja keseluruhan. Maksudnya macam kita ada satu raja yang besar, lepas tu ada satu raja yang macam daerah tertentu, wilayah tertentu.
Tapi nak pastikan sebab orang kira kalau sebab ni bumi Firaun, adakah Firaun yang rampas tu? Adakah Firaun yang rampas tu? Okey, kalau tengok rentang masa Nabi Allah Ibrahim ni lebih kurang okey, 1997 hingga 1822 sebelum Masihi. Jadi Firaun pada masa tu ada Firaun ke tak ada Firaun? Sini persoalan paling awal, sebab Mesir sendiri pernah dijajah oleh satu kaum iaitu bangsa Hyksos. Hyksos memerintah Mesir hampir 500 tahun kerana mereka menawan bumi Mesir. Masa tu Firaun ada, anak cucu keturunan Firaun ada, tapi mereka tak berkuasa. Sebab kekuasaan mereka dirampak oleh bangsa Hyksos yang datang jauh. Sebab mereka datang kerana kemarau yang panjang, kemudian mereka menetap di utara, kemudian bila zaman Firaun terakhir lemah, mereka serang. Dan mereka memerintah 500 tahun. Antara termasuk dalam period tu, ada setengah mengatakan awal pemerintahan Hyksos ni Nabi Ibrahim masuk. Dan termasuk zaman tu juga ialah zaman Nabi Allah Yusuf. Sebab itulah bila kita baca cerita Nabi Musa, nama siapa yang sering naik? Firaun. Tak berhenti. Firaun. Musa, Firaun. Tapi bila baca Nabi Yusuf, tempat sama. Nabi Yusuf pun Mesir. Berapa kali nama Firaun naik? Tak ada. Tak pernah sekali pun. Yang naik Al-Malik, Iftirul Aziz. Al-Aziz. Tak ada Firaun ke zaman tu? Tempat sama. Kerana zaman tu adalah zaman Hyksos. Lepas tu lah keturunan Firaun, Ahmoses I. Ini memberontak, Hyksos lemah, baru naik. Jadi dia menyambung dinasti yang ke-17. Sebelum ni jatuh dinasti ke-16, selang. Sebab tu kalau kita baca sejarah dinasti Mesir, antara dinasti ke-16 dengan 17 tu selang 500 tahun. Kita jadi pelik, lama pergi mana Firaun? Naknya tu zaman Hyksos. Jadi dinasti ke-18. Dinasti ke-18 itulah Firaun kelima tu Ramses II. Orang kata Ramses II dia zaman Nabi, zaman Nabi Musa, wallahu alam lah Ramses mana. Sebab satu dinasti tu ada berbelah-belah Firaun. Bayangkan dinasti Firaun ni ada 30. Dinasti ke-31 dia ada dinasti Angriat. Ini zaman Parsi masuk. Lepas tu 32 tu baru zaman Ptolemy. Inilah nak keluar Cleopatra, tak Cleopatra, Julius Caesar apa semua. Tu yang terakhir. 30 sampai ke atas tu, setiap dinasti tu ada berbelah-belah Firaun. Tapi siapa yang mula-mula pakai gelaran Firaun? Walaupun Raja Mesir tu banyak. Saya pun tak tahu siapa mula-mula nak pakai Firaun ni. Yang pasti kalau tambah air belakang, dia jadi Firauni lah. Tajuk tu tu. Okey. Baik, lepas masuk di sini, tangkap Sarah, kira jadi benda-benda yang tak elok tadi, dia mengembalikan Sarah, kemudian sambil menghadiahkan seorang lagi, iaitu Hajar. Masa ni lah Nabi Ibrahim dapat Hajar. Bukan nak kecoh mana, siapa tak siapa di sini, tapi pointed dia di sini. Sebab kadang-kadang perbahasan ni orang kata zaman Hyksos ke zaman Firaun. Hyksos ke Firaun. Sebab kalau kata zaman Firaun, raja tu raja Firaun, jadi Hajar tu siapa dengan Firaun? Contohlah kalau kata bukan zaman Hyksos, zaman Firaun. Dan Hajar dihadiahkan oleh Firaun. Jadi apa hubungan Firaun dengan Hajar? Hamba abdi. Hamba. Sinilah banyak riwayat. Ada kata hamba, ada kata ahli keluarga diraja Hajar tu. Hajar bukan orang biasa, ahli keluarga raja. Bila ada yang menerima pandangan ahli keluarga diraja, kahwin dengan Ibrahim, adakah Nabi Muhammad ada keturunan Firaun? Melalui sini.
Dah tak kisah keturunan mana pun, dia tak ada kena-mengena dengan kita. Jadi besok Allah akan kata, kamu masuk neraka. Wah ya Allah, aku kena masuk neraka. Aku beramal soleh apa? Sebab kamu keturunan Fir'aun. Dia tak ada kena-mengena. Hak tuk-tuk tu ikutlah dia Fir'aun ke siapa ke, dia tak ada kena-mengena dengan kita. Keturunan Nabi Adam. Tu betul lah. Itu betul. Keturunan Adam tu betul lah. Betul. Lepas tu hak Darwin punya lagu mana? Okey. Baik. Mana tadi saya okey, lepas pada kahwin dengan Hajar, Hajar pun mengandung. Biasalah isteri tua ni dia yang suruh kahwin. Lepas tu bila kawan tu mengandung, marilah rasa cemburu dia. Jadi pendek cerita, Hajar dihantar ke Mekah. ke Mekah. Dalam Quran ada tak kalimah Mekah? Bakkah. Yang ada apa? Bakkah. Sebab itulah orang-orang yang mengkaji manuskrip kuno mengatakan Bakkah tu not in Mekah tapi di Jordan. Dan ni dia tengah up tadi. Nak mengalihkan bahawa tempat yang dikatakan Mekah dulu tu bukan duduk Mekah sekarang. Tapi tempat Bakkah tu adalah di Jordan. Apa pandangan tuan-tuan? Signifikan tak? Nabi Ibrahim. Jauh tu. Contoh kalau kata Nabi Ibrahim duduk di Palestin sekarang, nak pergi hantar ke Mekah paling dekat atau Jordan paling dekat? Kalau kita kata Jordan kan. Tapi ini Mekah lagi jauh. Tapi antaranya air Zam-Zam kat Jordan ada tak? Tak ada. Lepas tu telaga, ada satu telaga. Dia air Zam-Zam dulu, dia ada telaga, bawah tu banyak pedang-pedang lama kaum Jurhum dulu yang kalah, yang dijumpai oleh Abdul Muttalib. Baik, itu bukan persoalan dia. Persoalan dia Quran, bila Quran sebut Bakkah, apa dia Bakkah, apa dia Mekah? Bila sebut Bakkah, khusus Bakkah ialah Kaabah dan Masjidil Haram. Itulah Bakkah. Tapi bila sebut Mekah, termasuk Kaabah, termasuk Masjidil Haram dan kawasan sekitarnya. Itulah beza Bakkah dengan Mekah. Okey. Duduk di sini dengan Ismail. Tak lama kemudian ringkas cerita, Sarah pula mengandung. Tua dah masa tu. Tua dah. Malaikat datang bawa berita tu sambil lalu je. Maksudnya tujuan utama malaikat tu nak pergi ke mana? Nak pergi tempat kaum Nabi Lut. Nak pergi musnahkan kaum Nabi Lut yang mengamalkan homoseksual tu. Jadi jumpa Nabi Ibrahim cerita bahawa kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kemudian siapa ketawa? Sarah ketawa. Ishak tu dalam bahasa Ibrani makna dia ketawa. Ishak ketawa kerana bahasa macam boleh tak percaya aku ni umur dah tua. Mengandung lagi dah. Memang tak percaya. Macam kata tuan-tuan. Tuan-tuan umur 90. Isteri 88. Bini balik, saya baru balik cek perut tadi bang. Doktor kata memang ada seorang lagi. Senyum macam, biar betul yang ni. Dah benda tu tak mustahil. Tapi nak apa apa? Macam percaya tak percaya di awangan fantasi kan. Main nombor doktor kan, aku nak tanya betul kan doktor ni bini aku mengandung. Kan silap kat pula nama orang bini orang lain mengandung. Kata dia pergi baca kata bini kita kan. Okey, ringkas cerita mana tadi? Okey, dapatlah. Beza umur Ismail dengan Ishak 14 tahun. Siapa lagi tua? Ismail lah. Ismail tua daripada Ishak 14 tahun. Lepas tu jadi khilaf pula. Bila timbul isu Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Dalam version kita Islam, siapa yang kena sembelih? Ismail. Tapi di sisi orang Yahudi, yang kena sembelih itu Ishak. Ishak yang kena sembelih. Sebab tu sampai sekarang orang Yahudi tidak mengakui nasab dan keturunan Nabi Allah Ismail. Kerana bagi mereka Hajar hanya sekadar hamba. Apa dia? Panan. Panan. Macam perempuan simpanan. Padahal mereka berkahwin. Okey.
Lepas pada cerita tu, lahirlah keturunan 12 Bani Israel apa semua kan. Okey, sekarang kita nak kembali. Mula-mula zaman sampai zaman Nabi Musa, Bani Israel masa tu hidup sama macam zaman Nabi Yusuf ke tak sama? Zaman Nabi Yusuf, Bani Israel hidup dalam keadaan mana? Selesa kan? Senang. Sebab Nabi Yusuf tu adalah Menteri Perbendaharaan. LIS Menteri apa lah ni? Kewangan lah. Menteri Kewangan lah. Okey. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun. Musa ada abang kan? Siapa abang Nabi Musa? Nabi Allah Harun. Siapa kakak kedua-duanya? Yang mak dia suruh ikut peti tu kan. Kamu pergi ikut peti, tengok peti ni singgah ke mana. Itu nama Maryam. Jadi masyhur dalam Islam kan kita ada Maryam Ustaz Harun kan. Maryam saudaranya Harun. Kan kita juga ada Maryam satu lagi, Maryam binti Imran. Imran ni yang surah Ali Imran tu lah. Surah yang ketiga, Ali Imran, ahli keluarga Imran, inilah Imran. Okey. Kebetulan Maryam binti Imran, hak ni pun Maryam binti Imran. Sebab Musa bin Imran, Harun bin Imran. Jadi pening. Lain masa, nama sama. Nama sama, Lain masa lain. Kebetulan dua-dua Maryam. Dua-dua ada kaitan dengan kenabian dah. Ini melahirkan Nabi. Ini adik-beradik dia Nabi. Okey. Apa hubungan Maryam dengan Isa? Oh, sampai kakak. Nampak macam Nabi mana ni, jauh kan. Maryam tu anak dia Isa. Apa hubungan Isa dengan Nabi Allah Yahya? Sepupu. Okey. Zakaria. Pak Cik. Imran, Nabi Nabi Zakaria. Okey. Isteri Zakaria, kakak. Isteri Imran, adik. Jadi dua ni adik-beradik. Zakaria dengan Imran Ipar. kita panggil biras kan? Beras. Biras lah. Okey. Jadi Zakaria melahirkan Yahya. Ini Maryam. Ya. Yang sepupu siapa? Maryam dengan Yahya. Jadi Isa dengan Yahya Pak Cik. pak cik lah, pak sepupu dengan anak sepupu. Jadi Isa walaupun bawa agama yang sama, tapi Isa sinonim nanti dengan agama Kristen. Kristen. Kalau Yahya John the Baptist. Yahya tu memang gelaran dia John the Baptist. Pasal apa John the Baptist? Yang mandikan Nabi Isa. Yang baptis kan lah. Okey. Pernah dengar tak dalam Quran satu agama nama Sabi'in? Sobi'ah. Kalimah Sabi'in digunakan dalam Quran kan? Ya. Dia ada dua version yang paling tegar. Satu, Sabi'in mengarah kepada golongan penyembah bintang, matahari dan bulan. Satu lagi pengikut Nabi Yahya yang sekarang mereka masih berpegang dengan kitab Zabur Nabi Allah Daud. Mereka juga solat 5 kali sehari tetapi menghadap ke arah Yaman. Ya. Zoroaster lain. Zoroaster tu zaman Parsi kuno. Zoroaster tu Zarathustra. Okey. So tak pernah dengar agama Zoroaster? Nah. Zarathustra pun tak pernah dengar.
Zoroaster masih ada di Australia. Ada Zoroaster, tak, bukan, maksudnya dia tak ada kena mengena dengan tempat ni. Oh. Mereka tu Iran kuno. Okey. Adakah Zoroaster terlibat dengan api-api macam Majusi? Majusi pun tempat yang sama lah kan. Adakah Zoroaster pun ada unsur api-api? Atau tak ada kena mengena langsung dengan api-api? Ada dengan Majusi. Jadi bagaimana api-api ni nak muncul? Tak, secara logika dan rasional, kita nak sembah api atas sebab apa? Kehidupan. Api itu sebagai kehidupan. Tak kena bakar. Okey. Nabi Ibrahim berhijrah dulu. Di sinilah ada sebahagian yang berpecah. Nabi Ibrahim pergi tempat Kanaan, ada sebahagian berpecah menuju ke bawah. Dan hak berpecah menuju ke bawah ni lah, bila mereka membentuk komuniti yang kecil sambil menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim waktu dengan Namrud dulu kepada anak cucu mereka, mereka menghidupkan unggun api. Hidup unggun api bukan saja, peringat yang Namrud dulu pernah bakar Nabi Allah Ibrahim. Jadi lama kelamaan benda tu tak diperingatkan, dia jadi sembah api, muliakan api. Okey, tu ada sebahagian riwayat lah. Bukan kata nak membenarkan. Okey, kembali sampailah zaman Nabi Musa. Okey, ringkas cerita, selamat daripada Fir'aun. Akhirnya sesat di padang teh selama berapa? 40 tahun. 40 tahun. Sebab apa sesat tu? Tak tahu. Padahal Nabi Musa, Nabi Harun, takkan Allah nak sesatkan petunjuk dua orang bawa tu, boleh sesat lagi. Sebab itulah mungkin kita hak tak ada Nabi ni ramai yang sesat kan. Apatah lagi hak tengah ada tu pun disesatkan. Dalam tu, sebelum tu timbul isu Samiri kan. Samiri buat lembu apa? Lembu emas. Emas tu ambil kat mana? Kan dia melarikan diri. Dari Mesir, Ustaz. Dari Mesir. Yalah, maksudnya bawa emas sekali. Ya. Oh, nak melarikan diri tu bawa emas? Ya. Ya. Sebab mereka meminjam emas-emas tu, konon-kononnya Bani Israel ada satu perayaan besar. Ya. Jadi mereka pinjam banyak emas. Jadi malam tu mereka lari. Bila mereka lari, awal lagi sesat. Di Mesir lagi sesat, tak keluar jalan. Nabi Musa yang bawa, Nabi Harun yang bawa, sesat, tak boleh keluar. Why tak boleh keluar? Tak tahu jalan. Haram balik. Adakah kerana bawa barang haram tadi? Adakah kerana bawa barang haram? Tidak. Ada seorang tua bagi tahu dekat Nabi Musa. Aku tak pasti, tapi aku rasa lah. Sebab dahulu bila kita masuk ke bumi Mesir, kita dah buat perjanjian. Perjanjian yang utama, kita masuk dulu satu keluarga sama-sama, dan kalau nak keluar pun mesti sama-sama. Dan antara orang yang paling awal buat perjanjian ini ialah Nabi Allah Yusuf dan adik-beradik dia. Maksudnya kita nak keluar ni, kita kena cari apa? Kita kena cari kubur Nabi Yusuf, kita kena bawa jasad Nabi Yusuf sekali dengan kita. Tapi zaman Nabi Musa, siapa lagi tahu di mana makam Nabi Allah Yusuf? Tak ada siapa tahu. Akhirnya, ada seorang wanita tua ni boleh buka dalam hadis. Dalam hadis sebut, seorang wanita tua, lalu Nabi Musa pun pergi jumpa dia. Makcik, Nabi Musa tak cakap makcik ataupun anti dah, bahasa dia lah, saya lah. Pergi jumpa dia, kata makcik tahu tak, makcik ni buat betul lah, aku tak tahu di mana. Betul makcik, kami ni peluang paling penting, genting dah ni. Kalau nanti hari dah cerah, hari dah siang, Fir'aun boleh detect kami, nak keluar, nak lari ni. Jadi ni lah peluang. Dia pun minta Nabi Musa berjanji dengan dia. Sanggup tak kamu menunaikan janji aku? Jadi Nabi Musa sanggup lah sebab benda penting. Boleh tak kamu berdoa kepada Tuhan supaya besok kelak aku ni berjiran dengan kamu di dalam syurga. Besar permintaan ni. Dia nak jadi jiran Nabi Allah Musa dalam syurga. Nabi Musa pun tak tahu masuk syurga ke tak.
Tak, maksudnya confirm dah Nabi Musa masuk syurga. Tapi untuk kita sendiri pun nak menentukan, oh beres, aku akan berdoa kepada Allah. Kita sendiri pun belum tentu lagi. Jadi tunaikan. Jadi dia pun tunjuk satu tempat yang macam tasik, memang dah digenangi air. Mereka buat lorong-lorong, air tu kering, jumpa. Lalu bawa sekali Nabi Allah Yusuf, barulah bertemu jalan. Padahal jalan tu duk lalu tadi pun. Jadi macam jadi tak jumpa. Pendek cerita, hadis ni sebenarnya bukan hadis pasal cerita ni tuan-tuan. Nanti cari ni jadi payah. Mana ustaz duk cerita? Cerita asalnya Nabi Muhammad SAW dia pergi ke perkampungan Arab Badui. Jadi jumpa dengan Arab-Arab Badui ni, Nabi tanya mereka, mintalah apa permintaan yang kamu nak. Jadi Arab Badui tu mari jumpa Nabi, dia nak apa? Dia nak seekor unta yang besar, dan unta ni banyak susu, siap sekali dengan sketing-sketingnya. Maksudnya maksudnya unta yang dihias dengan, kalau kita hari ni kereta, kalau saya nak kereta bukan kereta hak biasa tu, kereta hak full. Ada sketingnya, ada ni. Maksudnya unta yang cantik. Susu tu aku boleh perah hari-hari sebagai minuman. Lepas tu baru Nabi tanya, kenapa kamu tak minta daripada aku seperti permintaan wanita tua Bani Israel? Bila Nabi sebut aku ni, jadi sahabat pun, apa cerita dengan wanita tua-tua Rasulullah? Ceritalah kat kami. Jadi bila Rasulullah suruh kawan tu minta unta. Jadi pasal apa kamu tak minta sama seperti permintaan wanita tua Bani Israel? Lalu sahabat pun nak tanya apa cerita. Rasulullah pun ceritalah pasal wanita tu. Wanita tu tengok bila Nabi Musa tanya nak apa, dia minta hak tinggi betul. Dalam syurga kamu minta unta seketing. Jadi mintalah aku doakan aku ni dapat masuk syurga. Hak besar-besar kan Nabi tanya ni. Kalau kita boleh nak jadi apa? Nak minta syafaat kamu di akhirat ke, nak minta duduk syurga Firdaus ke syurga tu ke syurga ni, hak besar-besar. Tak payahlah hak unta seketing-seketing ni. Itu maksud dia. Cerita tu keluar daripada situ. Lepas sesat 40 tahun di Padang Teh, tak tahu ke mana Ya'juj dan Ma'juj. Faham ke tak tu? Ya. Ya'juj Ma'juj tak tahu ke mana ni. Belum masuk lagi. Sebab saya ambil masa seminggu baru jumpa Ya'juj Ma'juj. Ni baru yang pertama. Tak apa nak bagi faham kan? Okey. Lepas Nabi Harun mati. Nabi Harun dah wafat sebelum dapat masuk bumi yang dijanjikan, the promised land tu. Ya. Nabi Harun pun wafat. Setahun kemudian baru Nabi Musa wafat. Ya. Okey. Nabi Musa wafat dalam bumi yang dijanjikan atau di luar? Masih di luar. Di luar, masih di luar. Nabi Musa memang teringin nak mati dalam bumi Palestin, bumi Kanaan. Tapi dia malu dengan perangai bangsa Yahudi. Dia minta apa? Contoh, kalau ini sempadan, ini Palestin. Ni kawasan tu, duduk tengah-tengah ni. Bayangkan seorang duduk tengah ni, ambil batu sebiji, baling sejauh lontaran. Ni sempadan, saya duduk, baling paling kuat. Batu tu jatuh sini. Kalau nak matikan aku, matikan sini. Maksudnya dia sebenarnya nak di sini tapi malu permintaan dengan Allah. Kurang-kurang dia meninggal dekat dengan kawasan yang dijanjikan. Jadi sebelum nak meninggal tu, hadis juga menceritakan dia tampak apa? Dia tampak malaikat Israel tercabut biji mata. Jangan gelap. Buka hadis. Kita banyak ni ketinggalan ni. Hadis cerita banyak, lama dah. Waktu dia tengah serabut dengan Bani Israel ni, terutama Bani Israel ni sebenarnya penakut dari dulu lagi. Bila nak perang dengan orang-orang dalam tu, dia kata apa dekat Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Izhab anta. Kalau nak perang sangat, pergilah kamu wahai Musa, wa rabbuka, ajak Tuhan kamu sekali. Lancang tak lancang bacaan tu? Lancang sangat. Tak lancang. Lancang paling best ialah lancang kuning. Inna haruna qa'idun. Kalau kamu pergi berperang, ajak Tuhan kamu, kami tunggu di sini. Kalau menang, kami masuk. Kalau kalah, kami balik. Jadi mereka penakut awal lagi, bukan kata berani pun. Jadi malaikat Israel turun menyerupai manusia. Wahai Musa, aku datang ni menyampaikan
Allah suruh tanya kamu. Kamu ni bila mati ada dah tarikh sekian-sekian Allah tentukan. Yang kedua, kamu boleh minta kalau nak tambah, boleh tambah. Berapa kamu nak tambah? Okey, kamu nak mati sekian-sekian. Satu lagi, kalau nak tambah, berapa kamu nak minta tambah? Seronok tak kalau orang tanya macam tu kat kita? Dah bukan, mari lah. Akulah malaikat Israel. Umur ustaz meninggal yang sebenarnya 63 tahun. Tapi ada satu lagi peluang boleh tambah. Agak-agak berapa kita minta? 1000 tahun. Dah orang tanya ustaz, ustaz lah jawab lah. Takkan kami tak jawab. Ada orang nak 1000, ada orang nak berapa. Tapi waktu tu, sebab tengah serabut dengan Bani Israel, Nabi Musa tampak sampai terkeluar biji mata. Israel, kawan tu pun naik. Wahai Tuhanku, mengapa kamu menghantar aku kepada seseorang yang tidak mahu mati? Lalu Allah dalam hadis sebut, lalu Allah memperbaiki dan memperelokkan kembali mata. Turun sekali lagi. Tanya dia. Kali tanya betul-betul. Kalau dia nak pilihan yang kedua, cari seekor lembu. Tak habis-habis cerita lembu dah. Musa sendiri, lembu nak cari pembunuh pun lembu. Ni lembu pula. Cari seekor lembu. Tak macam lembu pun. Penguin Ustaz. Di belakang lembu. Wah, jangan fikir bukan-bukan tak. Di belakang lembu. Di belakang lembu, ambil tapak tangan, lekatkan pada punggung lembu. Maksudnya letak tapak tangan. Okey. Kalau diangkat tapak tangan tu, agak-agak berapa helai bulu yang memenuhi 5 tapak tangan? Lembunya lembu botak kan lembu ada rambut? Lembu ada rambut. Oh, aduh. Lembu tak ada rambut, dia ada bulu. Bulu. Okey, satu bulu nilai dia tambahan 1 tahun. Bayangkan, penuh tapak tangan. Berapa bulu? Baik. Ini yang kata takdir Allah dah tentukan. Kalau Nabi Musa pilih hak yang tapak tangan, agak-agak hidup lagi tak Nabi Musa sampai nanti? Hidup. Jadi bila Nabi Musa hidup, jadi payahlah tak? Dia punya perancangan tu. Nabi Muhammad dah meninggal, Nabi Musa tu hidup lagi. Lepas tu Nabi Isa turun pun, aku ni kira dah last-last dah, hang ni punya masa lambat lagi. Jangan anggap ni pula, lawak pula kan, cuma nak bayangkan. Tapi Allah dah takdirkan dia nak meninggal ikut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meninggallah dia tempat ni. Jadi siapa yang ganti jadi pemimpin Bani Israel? Yusha. Orang hak teman dia yang bawa raga, bawa ikan, pi menuntut dengan Nabi Khidir tu. Siapa? Yusha bin Nun. Dalam surah Kahfi kan? Orang tu ialah Yusha. Yusha bin Nun. bin Alif Bata. bin Yufraim bin dia ialah cicit Nabi Allah Yusuf. Oh, Masya Allah. Okey. Cicit. Cicit. Adik-beradik Yufraim ni ada Manaseh kan? Lah ni orang-orang Yahudi duk cari keturunan Manaseh ni lah, hilang daripada rekod mereka. Okey. Yusha naik. Bila Yusha naik, nak masuk ni kena berperang juga macam mana pun, kena berperang. Jadi bila berperang, nak berperang dengan orang hebat-hebat kan? Amalika. Kaum Amalika. Dia Palestin ni bukan saja nama tempat, ada bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah bangsa yang didominasi oleh yang Talut lawan. Siapa Talut lawan? Jalut. Jalut itulah bangsa Filistin. Goliath. Talut dengan Jalut, bangsa Goliath dia sebut. Okey, bila masuk lawan bertempur ni Yusha dengan Bani Israel. Yang ni pula okey. Nabi Yusha ni saya terlupalah ada 3 syarat siapa yang nak ikut dia jadi orang yang menyertai peperangan. Nombor 1, orang yang baru kahwin. Orang yang baru kahwin tapi dia tak sentuh lagi isteri dia tak boleh masuk.
Yang kedua, orang yang ada ternakan dan ternakan dia tu sikit masa lagi nak bersalin, nak beranak. Dan ada orang yang buat rumah tapi atap rumah tak bubuh lagi. Okey, pasal apa? Pertama, orang baru kahwin. Yang kedua, orang ada binatang yang tunggu sedikit masa lagi nak beranak. Satu lagi, orang yang sedang bina rumah, rumah dia tak siap lagi. Ini jangan ikut. Kerana benda ni boleh mengganggu emosi waktu peperangan. Contoh, baru kahwin. Ting. Oh, bini aku anak kalau aku mati ni. Siapa pula nak ambil bini aku ni? Jadi Sa'un ni. mengganggu. Sa'un ni ambil. Yang kedua, kalau beranak ni jantan ke betina? Lembu aku ni kalau beranak jantan ke betina? Dia main buat tu. Satu lagi rumah, dinding pasang dah siap dah. Kalau aku mati ni atap tak bubuh lagi. Nak pasang atap genting ke, atap tu ke, atap ni ke, benda tu tak payah. Jadi orang yang tu tak boleh masuk berperang. Perang tu sampailah hari Jumaat petang dan selepas asar. Waktu ni Yusha dan Bani Israel hampir memenangi. Tapi Nabi Yusha bimbang satu benda. Hari Jumaat lepas asar. Malam tu malam apa? Sabtu. Malam tu malam Sabtu. Dan hari Sabat dikenali sebagai hari yang mulia di sisi orang Yahudi. Tak boleh membunuh, tak boleh berperang, tak boleh menumpahkan darah. Kita berperang petang Jumaat, bila masuk maghrib kita kena stop. Sebab memuliakan. Jadi kelemahan tu beralih kepada kita. Masuk saja malam kita kena berhenti. Orang boleh lagi bunuh. Orang boleh lagi acu pedang. Kita tak boleh dah. Sikit lagi. Tapi masa ni lah dia berdoa pada Allah. Yang Allah buat apa? Allah tahan perjalanan matahari. Duduk tempat tu je. Inilah hadis yang menyebut matahari tertahan di tangan Nabi Allah Yusha. Maksudnya masa-masa tu berhenti. Perang lah, tonteng-tonteng duduk situ lah. Tak, kalau kita kata, tadi macam 4.30 dah. Aku rasa lama dah, penat dah. 4.30 lagi ni, lagu mana? Jam rosak. Dah, maksudnya nak berhentikan masa tu, perlu berhentikan matahari. Inilah yang jadi kadang-kadang orang dia tak faham, dia jadi fitnah. Fitnah lagu mana? Jadi kadang-kadang bila cerita benda ni kita mempersoalkan. Bila nak berhenti masa, Allah berhentikan matahari. Jadi saya mempersoalkan, matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari? Jadi nak berhenti masa, berhentikan matahari. Jadi matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari? Kita tak menetapkan dan menentukan. Persoalan. Jadi kalau tengok matahari berhenti, masa berhenti, tuan-tuan nak kata bumi keliling matahari ke matahari keliling bumi? Matahari keliling bumi. Kita dah didedahkan sebelum ni bumi dan planet lain keliling matahari. Jadi kalau kata, jadi bila saya pun memang tak tahu pun, rupa-rupanya pendapat matahari keliling bumi ni adalah pendapat golongan flat earth. Kita mempersoalkan tentang cerita ni. Dan bila tak tahu benda tu, orang pun tuduh kita geng ataupun anggota flat earth. Saya tak kenal siapa pun flat earth, siapa pun flat earthers, dan saya tak pernah kata matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari. Persoalan yang paling besar, ada orang tanya juga, ustaz kena pilih macam mana pun sebagai pegangan. Saya jawab mudah saja. Okey. Apa yang saya jawab? Bumi keliling matahari ke atau matahari keliling bumi, dua-dua keadaan tu kalau handuk hang semayang bang budak apa beza? Duduk pegang matahari keliling bumi pun duduk dalam bumi tu tak semayang. Satu lagi pegang matahari keliling bumi pun tak semayang, apa nilai? Ayat tu ayat sindir lah, fahamlah kan? Jadi bagi saya, mungkin orang lain ada kepentingan, tuan-tuan kajilah. Kalau sekiranya tuan berasa benda tu ada kepentingan, ada nilai, value yang tinggi bagi tuan-tuan. Oh, aku kalau tak tahu tak sah.
go on. Tapi saya tahu pun tak ada apa-apa. Yang penting duk bumi ni pun semayang. Sebab saya harap-haraplah malaikat muka nakir tak tanya, Ustaz, bumi ni keliling matahari keliling bumi. Kita pun Allah, kalau salah aku kena. Dah, biarlah tu. Okey, selepas Nabi Yusha masuk, menanglah, kita kata menang. Lepas menang, kumpulkan harta. Menang perang dipanggil apa? Harta Ghanimah. Ghanimah. Ghanimah ni bukan adik-adik Salimah, ha? Qasidah. Okey. Satu lagi, dalam peperangan dia sebut apa? Al-Fai'u. Okey. Apa dia ghanimah? Apa dia Al-Fai'u? Ghanimah ni harta rampasan perang yang didapati betul-betul berperang. Tu, ni. Teng ada hak luka. Teng ada hak cedera. Teng ada hak mati. Teng ada hak patah, kita menang. Harta tu dipanggil ghanimah. Ada satu lagi, nak pergi perang, kita pun bawa barang, dia pun bawa barang. Dia pun kata, aku ingat ke mereka bawa 10,000, rupanya 10 juta. Kita pula ada 1 juta. Tak jadi perang, lari takut. Harta tinggal. Yang tu dipanggil al-fight. Tanpa terjadi peperangan. Sama-sama ambil. Tapi hak ni betul-betul perang, ghanimah. Itu dipanggil al-fight. Okey. Benda basic macam ni tanya Ustaz Luhan je lah. Tak payah buat ceramah. Okey. Ya, makjid je Ustaz. Bila dapat ghanimah, zaman dahulu, ni kata perbezaan syariat. Zaman Nabi Muhammad, ghanimah tu halal. Zaman ni ghanimah tu diharamkan. Jadi mereka kena kumpul ghanimah di satu tempat, kemudian akan datang api suci. Api ni datang melingkari harta ghanimah, kemudian api tu naik, hilang sekali dengan api tu. Benda yang sama berlaku kepada korban Habil dan Qabil dulu. Ya. Jadi Habil letak korban dia, Qabil letak korban dia, turun api tu, pilih. Jadi api tu ambil, naik sekali. Kambing kan kibas. Ada kata gibas. Ada kata kibas. Jadi ada juga riwayat menyebut kibas yang naik dulu itulah yang jadi ganti kepada Nabi Allah Ismail. Okey. Sebenarnya dah dihimpun, api mati, api mari, keliling, tak naik-naik. Tak naik-naik. Mesti ada yang tak kena ni. Pasal apa tak naik-naik? Kemudian barulah Nabi Syah perasan, mesti ada di antara kamu yang sembunyikan harta ni. Maksudnya tak pergi letak situ, sembunyi. Cek punya cek, cara dia kamu semua, ketua kabilah 12 ni kena bersalaman dengan Nabi. Mari kabilah yang pertama bersalam, okey. Mari kedua bersalam, okey. Mari hatu-hatu, ada yang bersalam, tangan dia terlekat. Tak boleh nak buang. Baik hang ambil apa? Rupanya hak dia ambil tu, kalau saya jumpa pun mungkin saya ambil. Iaitu emas sebesar kepala lembu. Emas sebesar kepala lembu. Kalau hari ni bodoh-bodohlah anggaran. Kepala lembu tu lembu lah. Ni emas sebesar kepala lembu agak-agak berapa kilo? Agak-agak je lah. Tak pernah angkat. 40 lebih pun. Lebih 40. Tak. Berapa? Letak 50 Ustaz. 50. Okey, harga emas kilo berapa lah ni? Sekilo emas 100 lebih. Kita letaklah 150. 150,000 sekilo. Kalilah 50 kilo. Lepas tu tak mau ambil. Memang akan ambil. Mana adalah benda-benda lain. Dalam ni, kalau nak cari satu buku karangan Syekh Sulaiman Ashqar. Syekh Sulaiman Ashqar ni seorang ulama salaf daripada Jordan. Dia banyak cerita kisah-kisah dalam Quran yang special, yang saya suka pasal dia datangkan pelbagai versi. Contoh bila cerita kisah Nabi Yusha, dia datangkan versi Islam, datangkan versi Bible, datangkan versi Taurat. Jadi kita boleh tengok, hak disembunyikan, hak ni kata kepala lembu, hak ni kata barang-barang lain. Jadi itu berbeza. Okey. Baik.
Seterusnya, pendek cerita, wafatlah Yusha. Lepas wafat Yusha, naik raja kedua mereka, iaitu Khalid bin Yafuna. Ani meninggal, naik Hizkil bin Buza. Okey, lepas yang ketiga ni lah baru wujud pemerintahan 12 hakim. Tak ada raja dah. Maksudnya mereka melantik seorang daripada keluarga Bani Israel itu, lantik siapa yang ada otoriti untuk menjadi hakim bagi keluarga mereka. Maksudnya Raubin seorang hakim, Syamun seorang hakim, Lewi seorang hakim, Yahuda seorang hakim, jadilah 12 hakim. Satu-satunya hakim yang wanita, nama dia Deborah. Lama dah kita tak jumpa nama macam ni kan. Dah, nama Deborah. Artis. Dulu adalah artis, saya lupa lah Deborah apa. Tapi maksudnya lama dah tak jumpa artis sekarang yang nama Deborah. Okey, yang lain tu dah lelaki lah. Habis zaman ni, okey, zaman hujung-hujung ni lah datangnya orang Filistin yang diketuai oleh Jalut tadi. Jalut pun serang Bani Israel. Jadi mereka ni terkotang-kating, akhirnya tinggallah satu-satunya keturunan Lewi. Keturunan Lewi seorang perempuan. Lewi ni ialah keturunan yang melahirkan keluarga para Nabi dan Rasul. Musa, keturunan Lewi. Musa bin Imran, Imran bin Kohat, Kohat bin Azir, Azir bin Lewi. Memang Lewi. Harun lagilah Lewi, dah adik-beradik. Kalau satu lagi keturunan yang jadi Nabi tapi jadi raja dan pemimpin ialah keturunan Yahuza. Nabi Allah Daud, keturunan Yahuza. Nabi Allah Sulaiman, keturunan Yahuza. Hal lain tu biasa. Okey, ramai lagi. Bunyamin pun ada. Nabi Yunus pun ada. Tapi bukan keturunan tadi. Jadi yang lahir seorang wanita ni ya. Orang memang jaga pure-pure dia ni. Sebab dia ni adalah wanita keturunan Lewi. Satu-satunya yang tertinggal. Dah perang banyak kali, Jalut pun serang, ramai mati. Lalu wanita ni dikahwinkan juga dengan lelaki yang sepadan. Lelaki soleh. Jadi lahirlah anak Nabi Samuel. Nabi Samuel. Pernah dengar? Ya. Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel ni, sebab mak dia tu keturunan Bani Lewi, dia punya dua harta berharga peninggalan Bani Lewi. Satu ialah tongkat Nabi Musa, yang kedua ialah Tabut. bukan tabut. Tabut tak datang lagi ni. Tabut akan datang. Ni macam hon. Tanduk. Tanduk tu depa isi minyak. Dalam tanduk ni ada minyak. Minyak ni untuk upacara, siapa-siapa yang jadi pemimpin atau raja, mereka akan ambil minyak ni, akan lumurkan pada badan pemimpin tu. Jadi di rumah mereka ikat tanduk ni pada ruang tamu. Ni simpan. Pendek cerita, mereka pergi jumpa Nabi Samuel, tolonglah lantik pada kami seorang raja, seorang pemimpin. Kita ni tak ada raja, tak ada pemimpin untuk lawan Jalut. Dia kata, betul ke kamu ni nak raja, nak pemimpin? Kan mari dia ajak berperang, kamu macam dulu juga lah. Padahal dulu bukan ni mungkin orang biasa. Dulu belakang kamu tu siapa? Nabi Musa pun kamu lari. Nabi Harun ada pun kamu lari. Ni apa tak lagi aku nak lantik? Tak apa, tolong cari. Akhirnya ada seorang pemuda, dia kerja biasa-biasa je. Ada kata dia kerja sebagai pengembala kambing. Ada kata selain pada tu dia ambil kulit-kulit, samak dan jual. Satu hari macam cerita Ahmad Al-Baq, seekor anak kambing dia hilang. Dia pun cari. Dia cari. Akhirnya dia melewati rumah Nabi Samuel. Dia pun tanya, dia nampak tak anak kambing dia? Tak ada. Tapi Nabi Samuel tengok dia tu macam special. Dia kata, masuk dulu dalam rumah. Bila dia masuk saja, benda aneh terjadi. Tanda nombor satu, orang tu akan diangkat pemimpin. Minyak ada tersangkut pada dinding dalam hon tu mula menggelegak. Menggelegak dengan sendiri. Satu datang, hang tunggu saat. Dia pun pergi ambil tongkat ni, ukurlah ketinggian orang tersebut.
Dari hujung rambut sampai hujung kaki, ketinggian orang tu sama dengan tongkat Nabi Musa. Memang kamulah pemimpin yang dimaksud. Siapa orang tu? Itulah Talut. Nah, Talut nak lawan Jalut ni. Jadi waktu itulah Allah hadirkan peti tabut. Jadi ni nak cakap Bani Israel lah, perangai. Okey, kamu lantik siapa? Talut. Talut. Kerja dia apa kerja dia? Kerja dia mengembala kambing pula. Keturunan dia Bunyamin. Oh, keturunan hak lekeh lah bagi dia apa? Low class. Low class. Padahal masih Bani Israel. Dia nak apa? Macam kita nak lantik pemimpin hari ni lah. Dia ada apa? Oh, syarikat ada 3. Nak jadi wakil rakyat kita, syarikat ada 3. Harta kekayaan memang banyak. Okey, kita boleh. Itulah kita pangkah pun. Lepas tu keturunan yang baik-baik. Tu masih keturunan mereka Bunyamin. Bayangkan kalau dia kata Talut ni mana? Talut orang jalan Gelang, Singapura. Bukan pasar masuk. Kalau dia kata Singapura agak-agak nak nanti lah. Oh, buat Singapura memang tak kenal. Tu hak mereka dah tu. Tapi kerana bukan Lewi, kerana bukan Yahuza, hak tinggi-tinggi punya kasta, maka mereka je. Tapi dah janji, Allah datangkan tabut. Tabut ni lah yang bila mana mereka bawa ke mana-mana peperangan, confirm menang. Ya. Tapi akhirnya Allah tarik balik tabut tu. Dalam tabut tu lah dikatakan ada, apa dia? Tongkat Nabi Musa, sebahagian pakaian Nabi Harun dan benda-benda berharga. Lah ni mereka pun duk cari, duk mana peti tabut? Mereka duk cari. Duk mana agak-agak? Saya pun tak tahu. Peti tabut tu terkenal dengan sebutan The Ark of Covenant. Pernah dengar tak perkataan tu? Ya. Ark Apa kamu dan dia? of Covenant. Okey. Ni Indiana Jones lah. Indiana Jones. Indiana Jones lah. 6.32 dah start Mary. Okey, balik yang tadi yang Ya'juj Ma'juj Okey. kesimpulan Ustaz. Saya macam ni. Saya ikut timing dan sekiranya lebih seminit tu $10 biasanya. sorry, tak ada apa pun. Jadi saya takut banyak ratus dolar akan kehabisan ni. Kalau saya sambung, rugilah. Tidak saja je tuan-tuan Allah. Okey, sebenarnya nombor 1 tu kita terus pi Nabi Daud. Okey, sekarang ni nak bagi sambung, nak bagi ringkas Okey. Jeneral tentera Talut itulah Nabi Daud. Waktu tu umur dia 19 tahun. David. David. Oh, tahu David. Kalau Sulaiman? Solomon. Kalau Ibrahim? Kalau Ishak? Ismail. Okey, kalau Noah. Kalau Soleh? Shaleh. SHALES. Kalau Lut? Lot. Okey. Kalau Yakub? Jacob. Bukan sebut Jacob ni kalau betul memang hebat lah. Tuan-tuan memang faham. Ni biasa ramai orang salah. Nabi Syuaib. Kebanyakan tersasar lah. John, Yahya. George. Ayub. Tak. Nama pun pelik. Jethro. Memang tak bunyi shu, tak bunyi im. Nabi Jethro. Kalau dalam Quran ada sebut pasal Nabi Uzair kan? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kalau Nabi Uzair? Bukan, Ezekiel lain. Ezekiel Nabi Zulkifli. Uzair Ezra. Okey. Zaman Nabi Sulaiman, okey.
Selepas zaman Nabi Sulaiman telah perebutan takhta antara dua orang anak dia, Rohabam dengan Yarba'am. Okey. Salah satu ni menguasai bahagian utara. Inilah disebut kerajaan Israel Utara. Atau dulu disebut Samaria. Yang selatan disebut Judah Selatan. Judah tu merujuk pada siapa? Judah. Bukan. Yahuda. Judah tu Yahuza. Yahuza tu lah. Dia asal Yahuda tu. Yahuza tu lah yang jadi Yahudi. Hak lain tak kena-mengena pun. Daripada sebelah lagi. Kita bentar akan sebut Yahudi. Bani Israel lain, Yahudi lain. Ya. Bani Israel meliputi ke-12 anak Nabi Yakub. Tapi bila pengistilahan penisbahan kepada Yahudi, dia pi kepada Yahuza. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Sebab tu yang betul-betul Nabi keturunan Yahudi siapa? Nak kata Nabi Musa Yahudi, Nabi Musa Lewi, bukan Yahuza. Yang betul-betul Yahudi, walaupun Nabi Daud Yahuza, tapi pengistilahan Yahudi masa Daud dah ada belum? Belum. Masa Sulaiman belum. Dia selepas kerajaan ni lah, bila ramainya orang datang ke kerajaan ni, lidah mereka tak boleh sebut huruf za. Asalnya Yahuza. Dia tak boleh sebut ni, dia boleh sebut huruf yang hampir dengan huruf ni. Jadi apa? Yahuda. Jadilah Yahudi. Asalnya ni. Yang betul-betul boleh kata keturunan Yahudi yang pure punya cuma 3 Nabi. Zakaria, Yahya, Isa. Yang kemudian. Tapi kita selalu sebut, selain daripada Nabi Muhammad adalah Nabi keturunan Yahudi. Kebanyakan. Okey, faham betul. Sebab 4 istilah ni ramai tak boleh beza. Nombor 1, apa dia? Yahudi. Nombor 2, Ibrani. Nombor 3, Israel. Yang keempat apa? Satu lagi. Lain-lain ni. Ibrani ni kalau ikut standard biasa lebih merujuk pada apa? Bahasa kan? Sebenarnya Ibrani ni salah satunya pergi ke sini. Falish bin Abil. Tu dia yang asal Abil. Abil itulah yang menuturkan bahasa sehingga bahasa yang dituturkan oleh Abil itu dikenali sebagai bahasa Ibrani. Satu pandangan. Pandangan yang kedua, Abbar. Apa dia Abbar? Ustaz lupa. Kita pergi Mekah. Kalau tak naik kat terbang, naik Abbar apa? Yalam tempat mikot. Abbar. Abbar. Oh, kapal. Titanic. Ferry besar, cruise Abbar. Bukan maksud dia cruise tu, kerana Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat. Jadi kerana dia orang pertama disebut sebagai Abbar. Bahasa yang digunakan adalah Ibrani. Satu lagi Abil ni maksud dia macam orang Gipsi. Bagaimana kehidupan orang Gipsi? Berpindah randang. Sebab dia daripada Babylon tu tap. 3 sebab Ibrani. Yahudilah tadi Yahuza. Israel, Bani Israel tu. Zionis lain. Zionis lilah sebenarnya bagi saya adalah Ya'juj. Dan Ma'juj siapa? Amerika. Kalau nak kata Ya'juj ni lebih macam ni. Anglo-Saxon American. Anglo-Saxon American Israel Alliance. Itulah Ya'juj. Ma'juj ni saya lebih, kalau Syekh Imran Hussein dia kata Rusia. Bagi saya lebih lagi daripada sekadar Rusia, orang-orang yang mempunyai dan membawa fahaman Komunis. tidak bertuhan. Senang. Komunis atau Dan ateis. paling besar hari ini lebih pada Rusia iaitu ni
out of order lah. Takut jadi lain pula. Faham tak? Siapa yang punya sifat Ya'juj Ma'juj? Bila dia masuk saja, dia akan hancurkan. Rosak negeri itu, rosak negara itu, dia tawan, dia tak satu Ya'juj, mungkin boleh kata mereka, Ma'juj tu. Mereka juga akan menguasai apa dia kata. Bila mereka pergi tempat kawasan berair, mereka akan minum sampai habis dan mereka akan tawan. Apa maksud dia? Maksudnya mereka buat apa? Mereka dah bina pengkalan-pengkalan di kawasan berair. Di sini pulau aku punya, di sini pulau aku punya, di sini pulau aku punya, di sini pulau aku punya. Rebutlah dua tu, Ya'juj dengan Ma'juj. Sikit Ma'juj, sikit Ya'juj. Mereka dah kuasai dah kawasan air. Darat dah lama dah. Sebenarnya, panjang lah cerita dia ni. Dulu, dalam buku sejarah, saya tak tahu, di Malaysia jarang nak ada. Di Singapura pernah dengar tak? Khazarian Empire. Bangsa Khazar. Khazar ni dah Ashkenazi tau. Carilah Google ke, cari buku sejarah tentang Khazarian Empire 650 hingga 969. Khazar ni dia jadi macam buffer state, tahu tak? Istilah geopolitik buffer state. Buffer state ni tuan-tuan faham lagu mana? Buffer state ni satu negara yang seolah-olah jadi halangan kepada tiga kuasa besar pada masa tu. Di utara pada masa tu ada Byzantium. Byzantium ni dominasi agama apa? Kristian. Di belah selatan tu kerajaan Utsmaniyah. Umayyah. Di sebelah timur ada kerajaan Sasani. Sasani, Ustaz Zulfar, dulu sebelum dia Partia, bukan Mongol, Parsi. Jadi dia seolah jadi ancaman bagi hak ni, ancaman bagi hak ni, ancaman bagi hak ni. Panjang cerita dia ni. Ni asal Turk dulu. Maksud Turk tu dalam bahasa Arab Taroka bermaksud yang ditinggalkan. Ya'juj Ma'juj ni adalah suku sakat bangsa Turk yang tertinggal di celah-celah gunung yang dibenteng tu lah. Turk tu maksudnya yang tertinggal di belakang. Mereka tertinggal. Mereka asalnya start 436 lagi asalnya. Mereka bergabung dengan geng bangsa-bangsa yang kita panggil Oghuri, bangsa Sagarus, bangsa Ogonos, bangsa Bulgar. Mereka bergabung dengan geng-geng. Akhirnya mereka runtuhkan. Dia panggil apa dah? Ada satu empire tahun 552. Rowiran ke Rawuran. Mereka jatuhkan anak tu. Kerana mereka dirikan empire mereka sendiri yang dipanggil Turk. Inilah Turk yang pertama ni, Turki ataupun Gokuk. Gokuk kerja macam mana saya lupa. Goktok, Goktuk, bukan Piramdi tu. Goktok. Ada satu pilihan apa tu? Dia dengan isteri dia kan. Apa dia sebut tu? Goktok ke? Pilihan apa tu? Ahmad Albak kan? Goktok tu. Sampai dinasti Tang, Maharaja Taizong pun menguasai mereka juga pada masa tu. Dia buat ni ringkas-ringkas. Mereka asal nak jadi berpecah tu sebab Khokan mereka. Yang Khokan ni macam raja lah. Khokan mereka. Yang keempat, Khokan mereka keempat ni nama Tasfar. Bila Tasfar meninggal, hak keturunan raja nak Khokan yang nama Aba. Hak keturunan majlis tertinggi nak nama Isbara. Ni dua-dua Khokan ni. Tasfar mati, hak keturunan raja nak Khokan nama Aba, hak majlis tertinggi nak Khokan nama Isbara. Jadi pecahlah kepada Turki Timur dengan Turki Barat. Bukan Turki hak adalah ni, Turki dulu.
panjang dia punya sejarah sampailah 650 tu baru dia jadi Khazarian Empire. Cuma mereka ni agama mereka Tengris. Satu agama yang tak pernah kenal sekarang. Dalam tu ada unsur animisme, ada monotisme, ada politisme dan ada jenis style black wish. Campur-campur macam tu. Mereka tak ada agama tetap. Jadi akhirnya mereka bergabung dengan Byzantium. Kemudian mereka lawan dengan Sasani yang Parsi tadi. Mereka sebenarnya terlekat ni. Mereka tak ada agama. Atas Kristian, bawah Islam, hak ni Zoroaster. Jadi akhirnya mereka cari satu agama yang boleh menyelamatkan mereka. Mereka nak nisbah atas apa? Sebenarnya tak ada. Dalam hati kosong daripada agama, tapi kita kena nisbahkan dengan satu agama yang boleh menyelamatkan kita. Akhirnya mereka memilih agama bukan Yahudi. Itulah disebut Yahudi Khazar. Inilah kemudian jadi Ashkenazi. Benarnya mereka bukan Yahudi pun. Mereka tak ada agama pun. Jadi itulah menyelamatkan mereka. Akhirnya lepas benteng tu pecah, contoh, mereka keluar. Mereka keluar ke arah utara, naik. Satu masa mereka jadi orang-orang Viking. Bila sebut orang Viking macam mana? Viking. Selalu kalau Piala Dunia, siapa yang suka pakai Sweden. Viking. Sweden lah. Sweden, Denmark, dan Skandinavia. Skandinavia punya tu lah. Finland ke? Finland masuk ke? Termasuk ke? Finland masuk. Finland, Sweden, Norway, Denmark. ada. Denmark. Mungkinlah Denmark kita kata tempat. Dan ada satu kuliah tu saya tersilap sebut Luxembourg, dia pun ketawa. Luxembourg kat Alah, tengah. memanglah tersilap sebut. Tapi saya malas nak perbetulkan. Saya nak tengok macam mana orang penerima. Kutuk macam-macam. Kata aku salah satu hak aku duk ceramah 2 jam. Hak satu tu je hang nak cari. Hak Luxembourg tu jadikan bahan. Okey. Lepas tu dah mereka tukar sejarah asal mereka tu, mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke England ni lah. Cuba mereka pergi England, tukar. Mereka asalnya sini, tu yang mereka tukar jadi seolah-olah mereka ni Anglo-Saxon. Sebenarnya mereka bukan Anglo-Saxon. Lalu mereka bergabung dengan siapa? Orang yang di bawah jagaan Robert de Bruce. Scottish Rite pertama. Scottish Rite pertama. Ya. Freemason. Saya kira awal lagi mereka masuk duduk di England. Terutama pada tahun 1815 terjadi peperangan besar dan special antara England dengan Perancis. Perang Waterloo. Waterloo. Siapa yang membiayai England pada masa itu? Nathan Mayer Rothschild. Rothschild biayai England lawan dengan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Okey, siapa dia Rothschild? Rothschild itu Rothschild Nathan tu 1777 1835. Ni dia punya masa. Sekarang ni dia buat taktik macam mana dia nak menguasai sistem kewangan dan menubuhkan Bank of England tu. Jadi dia minta dia punya perisik pergi tengok di lapangan sebenar siapa yang menang, siapa yang bakal kalah. Jadi mereka tahu dah England menang. Mereka tahu England menang. Dan orang-orang di bursa pada semua mengharapkan England menang. Tiba-tiba dia tukar cerita. Kawan ni balik, England ni bakal mengalami, tak kata kalah, bakal mengalami kekalahan teruk. Napoleon akan menang. Jadi orang yang duduk kat bursa tu, sistem kewangan tu jadi kecewa, mereka lempak habis ketah-ketah yang tengah berurus niaga. Seolah tak ada nilai lah kalau England kalah. Maksudnya mata wang akan jatuh apa. Jadi dia pergi kutip semua kertas tu, dia beli semua. Tiba-tiba umum siapa menang? England menang. Habis. Dia berbodoh begitu. England menang, akhirnya dia minta dah sebetul ada perjanjian dah jaga orang Yahudi, hak sama rata orang Yahudi di England, akhirnya berjaya lah. Tubuhkan Bank of England. Okey, ni salah satu sistem lah dia akan gunakan. Sebab itulah zaman imperialism, mana British tak masuk?
Mana British tak masuk zaman imperialism? Inilah gelombang dia nak keluar. Gelombang pertama tu kita kata hak kawasan Majuk tu. Hak orang-orang Sketia, orang-orang Hang, orang-orang macam Mongol tu. Pertama sekali, siapa yang musnah? Dinasti kedua kita, siapa? Osmani. Dinasti kedua, Abbasiyah. Keluarga Khan tu kan, Ilkhanate. The Brothers of Ilkhanate. Habis, lumat. Bahan sejarah kita, buku-buku, tu gelombang pertama. Gelombang yang kedua, akhirnya mereka kalah di peperangan Ain Jalut. Tapi Allah tu maha kaya, akhirnya Allah tukar akidah mereka jadi Islam. Asalnya mereka teruskan jadi Islam. Lalu mereka pergi ke China, mereka pergi ke India, tubuhkan kerajaan Mughal. Kita tengok kerajaan Aurangzeb. Sebab tu hak nama Khan tu keturunan mereka. Tapi saya tak katalah dekat Shahrukh Khan ke Salman Khan tu keturunan Mongol. Okey. Tu gelombang kedua. Gelombang ketiga pada ni bila mereka dah jadi England, imperialism masuk sampai tempat kita mereka masuk kan. Lepas tu bahagian Rusia pula macam mana? Sama aja. Komunis masuk, China komunis. Di Amerika Selatan ada Cuba, apa semua kan. Jadi komunis ni lebih pada fahaman apa? Etis lah, tak percaya Tuhan. Jadi mana-mana dia masuk, dia akan rosakkan ekonomi tu, dia rampas ekonomi tu satu-satu. Menguasai perairan, semua mereka conquer dengan sistem mereka. Kalau sudut ekonomi, bank automatik, kita nampak apa? Riba. Jadi betul lah kata 999 hanya satu masuk syurga. Siapa yang tak jadi Ya'juj Ma'juj? Siapa-siapa yang diikat dengan sistem ni, dialah Ya'juj Ma'juj. Maksudnya orang huluk riba pun, kita riba. Orang huluk seksi terangkat pohon pun, kita seksi terangkat pohon. Maksudnya semua sistem lah. Kita kata berapa F. Dulu kita ada 3F, lepas tu tambah 5F, lepas tu tambah 7F. Termasuklah apa? Fashion. Lagi apa? Food. Apa lagi? Fiction, freedom, free thinker, macam-macam sampai 7 tu. Jadi faham mereka tu? Dia sebenarnya tak akan memahami lagi. Itu saya ringkas tu. Kalau saya nak cerita hak bahagian start 436 sampailah Khazarian Empire tu, kurang-kurang kena 3 hari 3 malam. Bukan 3 hari, tuan-tuan kena mari sekali lagi lah. Yalah. Okey Ustaz. Sambungkan buka Sambung tu bila? malam depan. Malam Ustaz. Malam ada kuliah ni. Di Batu Uban, Masjid Batu Uban. Sambung pula. Lepas tu nak hantar Ustaz ki naik bas pula. Pasal apa hampa tak bagi dia tiket naik Batu Uban? Ustaz musafir dah. Okey, sebab itulah saya minta asalnya dengan Ustaz nak suruh hak ni dulu. Saya nak suruh bagi faham dulu ni. Selesai hak ni dia akan nampak lah. Jadi bila kita duduk tangkuk-tangkuk, jadi dia banyak tertinggal dah. Tambah masa kita pula sejam, jadi dia tak akan capai. Itu tu nampak dah tak? Nampak dah sikit-sikit? Sudah Ustaz. Okey, rumusan terakhir, walaupun inilah pandangan saya tentang Ya'juj Ma'juj, kembali pada asal tadi, kalau orang ada pandangan lain tentang Ya'juj Ma'juj, berlapang dada. Cuma inilah pilihan saya. Orang nak pilih hak mana-mana, terserah kepada mereka tanpa menghina pendapat dan pandangan mereka. Akhir kalam, apa yang baik ayah. Maknanya kalau Ya'juj Ma'juj sudah ada, Dajjal pun sudah ada. Dajjal memang dah ada, cuma menzahirkan diri itu tidak lagi. Dajjal memang dulu dah ada pun, cuma kita tak kenal. Berasa nak kenal ke? Next topic. Semua dah start. Ya. Okey, kalau tak pandangan aktif turun daripada bunga etik dan bunga Ya. kuasa besar. Apa simboliknya sekarang bila Okey. Baik. yang keduanya mengatakan dia mimpi Okey. Maksudnya hadis yang kata, kita pergi nombor 2 dulu, kita kembali pada zaman Nabi. Hadis itu diriwayatkan oleh isteri beliau sendiri, iaitu Zainab binti Jahshin. Sebab isteri Nabi yang nama Zainab berapa orang? 2. Satu Zainab binti Jahshin, satu Zainab binti Khuzaimah. Jadi Zainab binti Jahshin, Nabi kata, wailun lil Arab tu kan, celakalah bagi bangsa Arab
kerana malapetaka yang semakin mendekati mereka. Sesungguhnya pada hari ini tembok Yajuj Majuj dah terbuka sebesar Nabi menghubungkan jarinya, dua jari ni, maksudnya dah terbuka zaman Nabi. Maksudnya mereka dah COVID dah berjaya tembus. Sebenarnya mereka kurung bangsa-bangsa ni dulu kerana kawasan tu kawasan tempat yang tinggi. Kalau nak cari, saya bagi dia punya Siapa nak bawa balik? Oh, koordinat misalnya. ni koordinat kalau nak cari ya. Sini. Bukan, sini 44, sini 42. Sini 42, sini 37. Sini 21. Okey. Ni is Inas. Dari koordinat tu. Nak tengok apa yang disebut sebagai tempat benteng tu lah. Okey. Satu, dulu teknologi dulu bila dah dibenteng kedua-dua gunung tu, mereka tak mampu nak panjat. Maksudnya kuasa yang daripada tu tak mampu nak melepasi. Jadi seolah bukan kata kurung ni macam kita kurung dalam bilik ni. Terkurung di situ maksudnya mereka tak boleh pergi kawasan lain yang melebihi daripada tembok tu. Mereka duduk kawasan yang luas, cuma duduk main ikut geng depa saja. Jadi bila nak pergi teroboh tempat yang selalu mereka pergi serang tu tak boleh dah. Sebab kalau mereka nak pergi ke sana mereka kena maksudnya kena melepasi. Dan masa tu memang tinggi betul pun. Dan ada satu riwayat dalam tafsir menyebut, riwayat ni daripada Ibnu Jarir. Qala Ibnu Jarir, haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id, haddatsana daripada sampai kepada Qatadah. Qatadah kata satu hari kami mendengar berita bahawa dulu ada seorang lelaki pernah pergi jumpa Nabi. Dia habaq dekat Nabi, aku telah jumpa dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Nabi kata, cuba kabarkan kepada aku bagaimana rupa dia. Lalu lelaki itu kata, rupa dia seperti kain burdah yang dibungkus, ada garisan hitam, ada garisan merah. Nabi kata, kalau begitulah pandangan kamu, memang kamu betul jumpa tempat. Tempat tu dah memang pecah pun. Pecah maksud apa? Hak Nabi habaq tu lah. Hak Nabi habaq bukan kata pecah seluruhnya, pecah macam telur tu. Jadi lepas pada benda tu mereka dah pecah, mereka dah keluar. Mereka dah keluar, macamlah sejarah tadi. Sampai ada Khazarian Empire, sampai mereka tukar sejarah jadi Anglo-Saxon, jadi orang British apa. Mereka dah menyelinap lama masuk. Boleh faham tak? Itu pandangan saya awal-awal tadi kan. Itu pandangan saya untuk mengatakan mereka tu Ya'juj Ma'juj. Dan hak jadi nak tunggulah kan. Macam kita kata tadi, oh Ustaz Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi. Dajjal dulu keluar, baru dia keluar. Kami duduk tunggu. Okey, terima juga. Ataupun hak larva tadi. Lava ya. Lava. Dia kata sebab bendung tu, kerana di dua gunung hak tinggi tu akan keluar satu masa lahar gunung berapi. Yang warnanya. Tapi kalau nak kata lava, dia tak masuk dengan hadis yang Allah minta Nabi Isa bawa pengikut ke atas bukit Tursina. Kemudian mereka berdoa, lalu turunlah ulat-ulat yang menggigit leher mereka. Takkanlah lava ada leher. Di situ menunjukkan dia ni manusia, dia ni anak Adam. Tapi tak tahulah, sebab kita kembali kebenaran mutlak hanya Allah. Kita cuma mampu berpandangan mengikut ayat Al-Quran, kefahaman yang lebih terjurus pada hal tersebut dan sejarah-sejarah untuk penisbahan pada dia. Terbukaan, kalau tuan-tuan kata, oh tak Ustaz, saya dah lain, go on, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan lebih meyakini ayat Al-Quran mengikut cara pemahaman tuan-tuan dan sejarah yang tuan-tuan belajar. Sekian, wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Auni bin Muhammad yang telah berkongsi kepada kita banyak maklumat yang
petang kepada kita. Dan awal tadi Ustaz dah sebut, otaknya otak komputer. Bukan sejarah, nama-nama, nombor-nombor. Kita kalau kita tengok silsilah kita pun, berapa nasab kita yang kita ingat kita rasa tak tahu. Kadang-kadang tu cucu sendiri pun tak ingat nama. Tak ingat apatah lagi nombor-nombor yang lain. Okey, insya-Allah itu sebagai pertemuan pertama kita dengan Fadil Ustaz. Maknanya insya-Allah kita akan jemput lagi ataupun kita akan bersama lagi dengan beliau untuk perkongsian yang sambungan daripada seterusnya lah. Kuliah subuh Ustaz, kuliah subuh. Kuliah subuh. Tapi dah kenal ya Ya'juj Ma'juj. Okey, baik. Sini Ustaz ingin maklum pada ibu-ibu, bapa semua, ni buku tulisan Ustaz Auni, Konspirasi Babylon. Konspirasi Babylon. Ustaz nak cerita panjang pun Ustaz tak erti sangat. Maklumat mana bidang yang lain. Dia bidang tu Ustaz kalau nak cerita pasal Nafi' Ibn Kathir, Abu Amr Ibn Amir, Alhamdulillah, Al-Kisai, Abu Ja'far aku Khalaful Ashir, dengan perawi-perawi dengan usul qiraat tu, insya-Allah. Okey, jadi untuk lebih kita dapat maklumat tentang berhubungan Babylon, berkaitan dengan Islam, dengan akidah Islam, kenapa dalam Al-Quran ada sebut pasal Babylon itu. Jadi di sini ada buku yang menjelaskan perkara berikut. Perkara tersebut harganya tak mahal, 25. Kalau kena beli kapi ni 25 ringgit. 25 ringgit, insya-Allah. Satu ya, kat belakang ya, boleh dapatkan kat belakang tu. Ada beberapa je buku. Kemudian yang kedua, untuk makluman bas A dah tahu, bas B belum lagi pasal minyak Fatihah. Minyak Fatihah. Ini dekat Kelantan. Jadi kita tanya awal